Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua penonton. Saya Cikgu Rozilah binti Yunus dari SMK Simpang Beko, Jasin, Melaka, selaku moderator kita pada sesi temu bual perkongsian pengalaman penilaian bagi guru cemerlang. Dalam sesi temu bual ini, kita akan memaparkan perkongsian pengalaman penilaian sebenar guru yang menjadi guru cemerlang. Dalam temu bual ini, kita akan mengupas secara terperinci tentang apakah persediaan yang perlu guru lakukan, iaitu persediaan setelah membuat permohonan guru cemerlang, persediaan sebelum berlakunya penilaian oleh jemaah nazir, dan persediaan yang perlu dilakukan semasa pencerapan jemaah nazir. Mengapa cikgu harus memohon untuk menjadi guru cemerlang? Sudah semestinya guru cemerlang boleh dijadikan sebagai pemangkin untuk guru lebih kreatif dan inovatif dalam pengajaran dan pembelajaran bagi melahirkan lebih ramai murid yang lebih cemerlang. Seterusnya, guru cemerlang dapat menyediakan laluan pantas kenaikan pangkat khususnya buat guru-guru yang muda yang masih baru berkhidmat untuk mendapatkan grade yang lebih tinggi dalam masa yang singkat. Seterusnya, guru cemerlang juga merupakan satu pengiktirafan kepada diri sendiri maupun warga sekolah untuk lebih berjaya di masa akan datang dalam dunia pendidikan. Dan akhir sekali, guru cemerlang akan menjadi suri teladan kepada semua rakan sekerja dan warga sekolah dengan memberikan motivasi bagi meningkatkan mutu kerja dengan lebih cemerlang. Tentu ada guru yang di luar sana tertanya-tanya, apakah perbezaan setelah dianugerahkan dengan guru cemerlang? Sudah tentu, pertamanya, guru cemerlang dapat melahirkan lebih ramai murid yang cemerlang dengan pelbagai inovasi yang dapat dihasilkan semasa aktiviti PDP. Keduanya, guru cemerlang akan menjadi pakar dalam bidang pengkhususannya. Cemerlang dalam PDP, markah prestasi yang tinggi serta terlibat dengan pelbagai aktiviti anjuran PPD, JPN maupun pelbagai kementerian. Kepada semua guru di luar sana, sebagai rumusannya, kita dapati banyak kelebihan yang akan diperolehi jika kita memegang jawatan guru cemerlang. Antaranya, kenaikan pangkat dengan lebih cepat, mendapat pengiktirafan, dapat melahirkan lebih ramai murid yang cemerlang dengan pelbagai inovasi yang dihasilkan, serta melibatkan diri secara aktif dalam semua peringkat. Tak kenal maka tak cinta. Seterusnya, mari saya perkenalkan panel guru cemerlang kita pada kali ini. Beliau ialah Cikgu Khairunizah binti Khalid dari Maktab Tentera Diraja Sungai Besi, Kuala Lumpur. Beliau ialah jurulatih utama negeri bagi mata pelajaran kimia KSSM. Antara anugerah yang telah beliau perolehi ialah Anugerah Perkhidmatan Cemerlang pada tahun 2014 dan 2020. Anugerah Guru Cemerlang Guru Sekolah Khusus Peringkat Kebangsaan pada tahun 2021. Anugerah Guru Ekon Sekolah Khusus Peringkat Kuala Lumpur pada tahun 2021 dan Anugerah Guru Inovatif PDP dalam talian Peringkat Kuala Lumpur pada tahun 2020. Selamat datang kepada Cikgu Khairunizah. Apa khabar Cikgu? Khabar baik Cikgu Rozilah. Saya Cikgu Khairunizah, Guru Cemerlang Kimia daripada Maktab Tentera Diraja. Terlebih dahulu, tahniah diucapkan kepada Cikgu atas kejayaan memperoleh pelbagai anugerah sama ada di peringkat negeri maupun peringkat kebangsaan. Soalan pertama dari saya, Cikgu, apakah persediaan dari segi mental dan fizikal yang Cikgu telah lakukan setelah membuat permohonan sebagai guru cemerlang? Baiklah Cikgu Rozilah, antara persediaan dari segi mental dan fizikal
setelah membuat permohonan GC, antaranya adalah yang pertama, cikgu di luar sana perlu sediakan timeline ataupun kita panggil perancangan daripada mula cikgu menghantar borang permohonan sehinggalah tarikh cikgu dinilai. Cikgu perlu membuat perancangan aktiviti yang berfokus supaya pada hari cikgu dinilai nanti cikgu tidak akan rasa gugup. Itu yang pertama, dan cikgu akan rasa lebih selesa. Yang seterusnya, yang kedua, cikgu kena kenal pasti apakah antara kelemahan dan kelebihan cikgu sebagai seorang guru cemerlang. Okey, sekiranya kalau cikgu ada kelebihan, sebagai contoh sumbangan cikgu di peringkat sekolah, negeri dan sehingga ke peringkat antarabangsa, cikgu boleh tonjolkan cikgu punya sumbangan tadi di social media ataupun cikgu boleh dokumentasikan semasa pihak ataupun jemaah nazir datang. Sekiranya cikgu ada kelemahan, cikgu perlu atasi kelemahan itu dengan segera supaya pada hari cikgu dinilai nanti, cikgu akan rasa lebih selesa. Seterusnya, yang ketiga adalah cikgu perlu mengemaskini. Okey, mengemaskini cikgu punya aplikasi dalam SPL KPM, Hermes dan e-operasi. Yang paling penting adalah cikgu perlu mengemaskini cikgu punya pengisytiharan harta, kerana permohonan cikgu akan ditolak sekiranya pengisytiharan harta cikgu tidak dikemaskini. Itu antaranya. Seterusnya adalah apa antara inovasi ataupun kajian tindakan yang cikgu buat, cikgu perlu dokumentasikan dengan baik. Okey, antaranya lagi persediaan mental dan fizikal adalah cikgu mesti mempunyai laman sosial seperti Facebook, IG, YouTube serta laman sesawang. Jadi cikgu boleh kemaskini cikgu punya media sosial cikgu dengan aktiviti-aktiviti serta sumbangan cikgu supaya boleh dilihat oleh jemaah nazir dan semua guru-guru di luar sana. Dan akhir sekali, cikgu perlu sediakan ataupun cikgu perlu pamerkan semua kejayaan dan anugerah yang cikgu dapat di peringkat negeri, di peringkat sekolah sehingga ke peringkat antarabangsa supaya ianya menjadi salah satu keyakinan untuk cikgu bila mana jemaah nazir datang menilai. Dan seterusnya, sebagai seorang yang beragama Islam, sudah tentulah saya akan banyak berdoa dan menjalani aktiviti harian saya dengan berkualiti supaya saya dapat mempunyai tenaga, saya dapat mempunyai kekuatan dari segi mental dan fizikal supaya di hari saya dinilai itu nanti saya akan lebih selesa dalam menjawab soalan-soalan yang diajukan. Itu saja Cikgu Rozila. Banyak juga ya perkongsian yang cikgu berikan berkaitan dengan persiapan mental dan fizikal setelah membuat permohonan sebagai guru cemerlang. Antara yang saya paling tertarik adalah cikgu perlu kemaskini data dalam Hermes. Baiklah Cikgu Hairunisa, saya berminat ingin tahu apakah persediaan yang telah dilakukan oleh cikgu sebelum penilaian guru cemerlang dibuat oleh jemaah nazir. Baiklah, berkaitan dengan soalan persediaan sebelum penilaian, maksudnya cikgu telah melepasi satu tahap di mana borang yang cikgu dah hantar tadi telah diterima. Jadi sekarang kita nak pergi kepada fasa penilaian oleh jemaah nazir. Okey, di sini saya cadangkan cikgu pertama sekali kena kemaskini cikgu punya rancangan pengajaran harian, di mana rancangan pengajaran harian cikgu itu perlulah mengintegrasikan Part 21 dan elemen 6C. Cikgu boleh terapkan aspek 6C iaitu kemahiran berfikir, kolaboratif, berkomunikasi, kreatif, pembinaan karakter dan kewarganegaraan. Seterusnya, semasa penilaian oleh jemaah nazir, cikgu perlu bijak memilih topik yang bersesuaian untuk dinilai. Seperti contoh, saya sebagai seorang guru mata pelajaran kimia, saya memilih topik yang berkaitan dengan eksperimen, di mana topik itu akan melibatkan pembelajaran aktif murid-murid saya. Seterusnya, cikgu juga
boleh menggunakan pembelajaran lain. Seperti contoh, cikgu boleh mengaitkan pembelajaran di dalam makmal, eksperimen yang cikgu lakukan itu dengan pembelajaran contextual learning di luar. Maksudnya, apa yang murid-murid dapat lakukan di kehidupan harian mereka. Baiklah Cikgu Rozila, persiapan kedua sebelum dinilai adalah dari segi dokumentasi. Di sini saya cadangkan beberapa fail yang perlu dibuka sebelum dinilai oleh jemaah nazir. Antaranya ialah fail peribadi, di mana maklumat berkaitan perkhidmatan cikgu ada di sana. Yang kedua iaitu fail kompetensi yang menyimpan maklumat berkaitan dengan kejayaan cikgu, sijil, sumbangan kurikulum, bukti PDPC yang cikgu lakukan, head count, analisis, markah peperiksaan serta modul yang cikgu sediakan. Yang ketiga adalah fail inovasi. Sekiranya cikgu ada melakukan inovasi, cikgu boleh dokumentasikan pada fail tersebut. Yang keempat adalah fail kemenjadian murid. Maksudnya, fail ini sangat penting. Segala program yang cikgu buat melibatkan murid-murid, cikgu perlu dokumentasikan di dalam fail ini. Ianya adalah penentu kepada kejayaan kita sebagai seorang guru khususnya. Dan yang kelima adalah fail penerbitan ataupun penulisan. Sekiranya cikgu melaksanakan kajian tindakan ataupun penulisan, cikgu perlu merekodkan maklumat tersebut di dalam fail, iaitu fail penerbitan. Yang ketiga ialah pembentangan. Cikgu harus memastikan slide yang cikgu hasilkan memenuhi kriteria yang ditetapkan dengan masa yang diperlukan. Iaitu dalam slide yang cikgu lakukan, cikgu perlu masukkan gambar-gambar dan kurangkan dari segi penulisan. Itu akan membuatkan cikgu bertambah yakin apabila melakukan sesi pembentangan. Dan tak lupa apa program yang cikgu buat di setiap peringkat, pastikan impaknya pada kemenjadian murid. Cikgu Anissa kata tadi ada 3 perkara penting yang perlu dilakukan sebelum penilaian, iaitu PDP, dokumentasi dan pembentangan. Antara yang saya paling suka, cikgu perlu pilih topik yang bersesuaian yang melibatkan pelibatan aktif murid, terutamanya dalam membuat eksperimen. Okey, baiklah, soalan seterusnya cikgu. Bolehkah Cikgu Hanisah berikan sedikit panduan semasa dinilai oleh jemaah nazir semasa sesi penilaian guru cemerlang agar dapat menjadi panduan kepada semua guru yang berminat untuk memohon jawatan sebagai guru cemerlang? Baiklah cikgu, antara tips yang boleh saya kongsikan semasa hari penilaian itu adalah yang pertama, sebenarnya sebelum tu cikgu, saya nak bagi tahu bila mana jemaah nazir telah menghubungi kita, maksudnya di situ kita dah mula boleh sediakan ataupun kita boleh membina repo ataupun hubungan bersama dengan jemaah nazir. Dapatkan nombor telefon dan daripada situ kita cuba berkomunikasi dengan jemaah nazir untuk memupuk keyakinan dalam diri. Jadi, yang pertama, semasa penilaian oleh jemaah nazir, apa yang boleh cikgu-cikgu lakukan, ini antara cadangannya adalah yang pertama, cikgu perlu semak keperluan, peralatan dan bahan yang cikgu perlukan semasa proses PDP. Seperti contoh, kalau saya nak buat eksperimen tadi, saya perlu pastikan alat radas dan keperluan bahan kimia tadi memang telah tersedia. Yang kedua, kalau boleh kita dapatkan seorang guru mungkin dalam panitia kita yang dapat membantu kita pada hari kita dinilai. Maksudnya kita perlukan rakan supaya kita tak kelam kabut. Itu maksud saya. Dan yang ketiga, cikgu pada hari kejadian tahu cikgu akan dinilai, jadi pilih pakaian yang bersesuaian. Tak perlu berlebihan dari segi tata hias cikgu. Cikgu cuma pastikan pakaian cikgu tu membentuk karakter sebagai seorang guru dan dalam keadaan yang selesa, kerana pada hari penilaian adalah hari yang paling stres dan memenatkan. Jadi cikgu perlu senyum dan tenang dengan pakaian yang cikgu pakai. Okey, yang keempat adalah cikgu ambil 1 hari untuk cikgu susun semua fail-fail cikgu dalam bilik
yang bersesuaian, bilik mesyuarat ataupun perpustakaan, cikgu boleh susun cikgu punya semua dokumen dan fail tersebut. Okey, yang seterusnya adalah cuba cikgu wujudkan satu sudut untuk cikgu letakkan poster, banting, mock check dan sebagainya yang cikgu dapat dalam setiap program ataupun pertandingan yang cikgu dah sertai. Itu antara tips yang saya nak kongsikan. Kemudian, tak lupa untuk cikgu maklumkan kepada murid-murid cikgu akan kehadiran jemaah nazir supaya murid-murid lebih bersedia dengan membawa peralatan, buku dan tak lupa ingatkan murid-murid untuk memberi kerjasama dalam sesi soal jawab dan melakukan pembelajaran secara aktif. Baiklah cikgu, seterusnya sijil yang cikgu dapat, cikgu perlu susun ikut kronologi lah. Maksudnya ikut tahun, 3 tahun yang ke belakang. Lepas tu ikut peringkat sekolah hinggalah ke peringkat antarabangsa. Kemudian dokumentasi cikgu sekarang ni kalau kita tengok zaman teknologi ICT kan, jadi cikgu perlu dokumentasikan. Mungkin cikgu boleh guna aplikasi MyLink ataupun cikgu boleh guna Google Sites supaya jemaah nazir dapat mencapai maklumat cikgu tu hanya di hujung jari sahaja. Banyak jugalah ya Cikgu Harmizah berikan panduan kepada semua guru di luar sana berkaitan persediaan semasa pemantauan PDP cikgu. Antaranya yang paling saya berminat ialah sentiasa berpakaian yang paling selesa, kerana saya tahu pada ketika itu adalah hari yang paling sibuk buat Cikgu Harmizah. Baiklah cikgu, kalau cikgu tidak keberatan, boleh tak cikgu kongsikan beberapa panduan bagi penyediaan dokumentasi yang baik sebagai guru cemerlang kini? Baiklah, Cikgu Rozila, seperti yang saya maklumkan tadi di awal temu bual kita, saya cadangkan cikgu perlu buka 5 fail tadi. Maksudnya cikgu perlu sediakan fail-fail tersebut. Tetapi di sini saya ingin kongsikan sedikit perkara-perkara penting yang perlu ada dalam penyediaan dokumentasi supaya ianya lebih sistematik dan teratur. Antaranya adalah yang pertama, cikgu mesti sediakan isi kandungan. Okey, ataupun kita kata checklist supaya bahan-bahan cikgu, dokumentasi yang cikgu lampirkan dalam fail kita dapat semak di bahagian isi kandungan. Yang kedua adalah cikgu perlu buat divider ataupun pembahagilah untuk 3 tahun ke belakang dengan tahun semasa cikgu supaya kita dapat tengok 3 tahun apa yang cikgu telah lakukan, kegiatan ataupun program yang telah cikgu adakan. Seterusnya adalah cikgu sediakan juga brosur ataupun maklumat mengenai program-program akademik yang telah cikgu lakukan di setiap peringkat supaya kita dapat lihat cikgu punya program dengan lebih jelas berdasarkan gambar-gambar yang cikgu pamerkan. Dan akhir sekali, pelaksanaan program cikgu, cikgu mesti dokumentasikan dalam fail. Antaranya adalah testimoni, ataupun arahan, panduan program yang cikgu lakukan. Dan akhir sekali, cikgu perlu dapatkan maklum balas mengenai program yang cikgu laksanakan, khususnya terhadap kemenjadian murid melalui laman sosial ataupun apps yang cikgu gunakan, supaya daripada maklum balas tadi tu kita dapat melihat program-program ataupun keberkesanan program yang cikgu jalankan. Tak adalah orang kata kita syok sendiri. Baiklah, saya sangat bersetuju dengan Cikgu Harmizah bahawa dokumentasi adalah sangat penting bagi guru yang ingin memohon guru cemerlang. Seperti yang cikgu maklumkan sebentar tadi, selepas Nazim melihat semua eviden atau dokumentasi yang telah disediakan, boleh cikgu jelaskan kepada semua guru di luar sana apakah bentuk persediaan serta panduan yang perlu dilakukan semasa pembentangan maupun semasa ditemuduga oleh jemaah nazir. Okey, baiklah cikgu. Dalam aspek pembentangan ataupun sesi temuduga yang kita jalankan bersama pihak nazir, perkara utama yang perlu diberikan perhatian ialah senarai semak elemen yang perlu dibentangkan. Antaranya adalah yang pertama, pengenalan diri.
calon untuk guru cemerlang. Cikgu perlu perkenalkan diri cikgu sebagai seorang calon guru cemerlang, DG berapa, okey, dan mengajar dalam subjek apa. Kemudian peranan dan impak cikgu terhadap institusi di sekolah ataupun di peringkat negeri, malahan di peringkat antarabangsa. So apa program yang memfokuskan kepada kemenjadian murid yang telah cikgu lakukan untuk kita meningkatkan dia punya akademik, tahap akademik. Yang ketiga adalah cikgu perlu tonjolkan semasa pembentangan itu prestasi murid. Apa program yang telah cikgu lakukan yang mana boleh meningkatkan prestasi murid cikgu, terutama dalam subjek kepakaran yang cikgu ada. Seterusnya adalah cikgu mesti paparkan kemenjadian murid, kejayaan-kejayaan murid cikgu dalam pertandingan ataupun dalam program, impak dan keberkesanannya yang cikgu perlu tonjolkan. Seterusnya adalah sumbangan cikgu. Dalam pembentangan itu juga cikgu perlu memaparkan ataupun menonjolkan diri cikgu mungkin sebagai seorang jurulatih utama ataupun fasilitator, penceramah ataupun cikgu sebagai moderator di pelbagai peringkat. Dan akhir sekali, inovasi dan kajian tindakan cikgu juga perlu tunjukkan supaya pihak ataupun jemaah nazir maklum penglibatan cikgu bukan sekadar terhadap akademik, malahan terhadap aktiviti lain. Baiklah cikgu, jangan lupa slide yang cikgu sediakan itu mestilah menggunakan infografik supaya ianya agak menarik dan berimagekan korporat. Maksud saya tak adalah maksudnya ada gambar-gambar kartun ke, dan seterusnya cikgu perlulah berlatih dahulu supaya masa sesi temu bual, masa pembentangan tu sebab ada 20 minit sahaja untuk cikgu mempromosikan diri cikgu sepenuhnya. Jadi tak lupa semasa sesi temu bual tu nanti cikgu juga perlu ada ilmu berkaitan dengan dasar-dasar pendidikan, cikgu perlu tahu tentang teori-teori pendidikan dan sebagainya. Itu untuk makluman cikgu. Jadi, khususnya buat guru-guru di luar sana, semasa sesi pembentangan oleh jemaah nazir, cikgu perlulah promosikan diri cikgu sebaik-baiknya ikut masa yang ditetapkan. Sebagaimana yang telah dimaklumkan oleh Cikgu Harmiza, Cikgu Harmiza merupakan seorang guru cemerlang akademik bagi subjek kimia. Boleh tak cikgu jelaskan dengan terperinci apakah antara kriteria lain penilaian yang dipantau oleh jemaah nazir selain daripada bidang akademik? Okey Cikgu Razila, selain daripada tumpuan penilaian terhadap akademik, salah satu kriteria yang saya perlu tonjolkan antaranya adalah dari segi co-curriculum. Saya di sekolah merupakan guru kelab muzik dan juga OIC sukan merentas desa. Jadi saya perlu menunjukkan kecemerlangan saya bukan terhadap akademik, malahan terhadap aktiviti koko. Selain itu juga, saya merupakan yang dipertua Majlis Guru Cemerlang Kuala Lumpur. Saya mengambil peluang ini untuk mengasah bakat saya dari segi kepimpinan, dan dalam masa yang sama saya juga menerajui Majlis Guru Cemerlang Kuala Lumpur dengan pelbagai aktiviti dan program untuk memastikan kecemerlangan itu berterusan. Seterusnya, saya juga melibatkan diri di peringkat antarabangsa. Antaranya ialah saya telah menjalinkan satu program pendidikan antara sekolah saya dan sekolah Indonesia melalui program jalinan pendidikan. Itu antaranya. Antaranya lagi, saya telah menceburkan diri saya dengan badan NGO, di mana salah satu NGO yang terlibat adalah MYSO, Malaysia Young Scientist Organisation, di mana di situ saya diberi kepercayaan untuk memimpin satu program, iaitu program IMOXI, International Mathematics Olympiad, di mana saya menguruskan program tersebut dengan jayanya. Memang hebat insan yang bernama Cikgu Harmiza. Selayaknya beliau menjadi idola kepada semua guru di luar sana. Soalan terakhir daripada saya, Cikgu Harmiza, apakah peluang guru-guru di luar sana untuk menjadi guru cemerlang dan apakah nasihat daripada cikgu?
Baiklah Cikgu Rozila, sebenarnya peluang yang ada di luar sana sangat terbuka luas untuk cikgu memohon sebagai guru cemerlang. Cikgu sememangnya sudah cemerlang, cuma satu step lagi, satu langkah lagi untuk cikgu memohon guru cemerlang supaya cikgu lebih cemerlang dan ada level cikgu yang tersendiri. Sebenarnya kerja buat kita adalah mengajar di sekolah. Jadi cikgu sedang melaksanakan kerja buat cikgu dengan baik. Jadi apa kata cikgu di luar sana, mohonlah menjadi guru cemerlang supaya kita dapat menonjolkan diri kita di peringkat sekolah maupun di peringkat antarabangsa dan membuktikan selayaknya kita adalah guru cemerlang. Hasrat saya, semoga guru-guru di luar sana mohonlah guru cemerlang, di mana guru cemerlang adalah satu platform yang mana cikgu boleh berkarya dan memantapkan kepakaran cikgu dalam subjek yang cikgu ajar di sekolah. Dan jangan bimbang dengan pencerapan pihak nazir dan halangan-halangan yang cikgu perlu tempuhi. Cikgu bulatkan tekad, cikgu teruskan dengan impian cikgu untuk menjadi guru cemerlang. Terima kasih kepada Cikgu Haruniza atas perkongsian pengalaman cikgu tentang bagaimana persediaan cikgu lakukan setelah membuat permohonan guru cemerlang dan perkongsian cikgu berkaitan penilaian dilakukan oleh jemaah nazir. Di kesempatan ini, saya menggalakkan semua guru di luar sana untuk memohon guru cemerlang sebagai laluan kenaikan pangkat yang pantas. Tapi jangan lupa cikgu, pastikan segala persediaan perlu dilakukan dengan terperinci bagi 3 tahun akan datang sebelum dinilai oleh pihak nazir. Terima kasih kepada Cikgu Haruniza atas perkongsian yang bermakna ini. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Terima kasih juga kepada pihak penganjur BPG atas inisiatif pembikinan video perkongsian pengalaman penilaian guru cemerlang. Mudah-mudahan apa yang dibincangkan sebentar tadi dapat memberi manfaat kepada kita semua. Terima kasih juga kepada semua yang mengikuti rancangan ini di lokasi masing-masing. Sehingga bertemu lagi, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi.